Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurul Hana binti Nawi, nombor matrik 1221089. Saya dari TQA1 kumpulan 3. InsyaAllah saya akan membentangkan bahagian pertama, iaitu pengenalan manuskrip. Tajuk manuskrip kami ialah Hikayat Iskandar Zulkarnain Jilid 2 yang mempunyai sebanyak 375 muka surat. Nombor rujukan manuskrip kami ialah OR.1969.2. Manuskrip bagi kajian kami telah diambil dari perpustakaan University Leiden di Netherlands dan telah digitalkan oleh perpustakaan tersebut. Seterusnya, manuskrip ini telah ditulis oleh Muhammad Ching Saidullah dalam bahasa Melayu. Hikayat ini berasal dari kisah yang dikarang oleh Callisthenes, iaitu seorang Yunani Mesir yang pernah mendampingi Alexander Agung bertarikh pada abad kedua dan ketiga sebelum Masihi. Manuskrip ini telah diterbitkan pada tahun 1830 Masihi. Kandungan manuskrip ini berkisar tentang Raja Iskandar Zulkarnain yang telah menakluk beberapa buah negara hanya untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Nama saya Nur Izzati binti Idara, nombor matrik 1221097. Seterusnya saya akan menyambung pada struktur manuskrip, yang mana bilangan manuskrip bagi Hikayat Zulkarnain 2 ini mempunyai sebanyak 491 muka surat. Namun, hanya 50 muka surat sahaja yang ditransliterasikan. Setiap halaman mempunyai 13 baris kecuali pada halaman 1 dan 2 yang mana mereka mempunyai 9 baris dan setiap baris tidak tentu jumlah perkataannya. Seterusnya, bahan penulisan bagi Hikayat Iskandar Zulkarnain 2 ini ialah kertas flat Eropah berwarna putih kekuningan. Selain itu, keadaan fizikal bagi manuskrip ini juga masih dalam berkeadaan baik, tulisan kemas dan konsisten. Seterusnya, saiz manuskrip. Panjang manuskrip ini adalah 12,5 inci bersamaan 31.75 cm, manakala bagi lebar manuskrip ini pula adalah 8,5 inci bersamaan 21.59 cm. Bagi tiara air, manuskrip ini tidak mengandungi tiara air, namun kami dapati terdapat cap University Leiden di halaman terakhir seperti yang ditunjukkan. Seterusnya, bagi kaligrafi, dalam penulisan Hikayat Iskandar Zulkarnain 2 ini, mereka menggunakan khot nasak dan riqa'ah. Dalam penulisan manuskrip ini juga, terdapat dua dakwat digunakan, yakni dakwat merah dan dakwat hitam, yang mana dakwat merah menunjukkan permulaan bab atau cerita yang baru, manakala bagi keseluruhan manuskrip ini mereka menggunakan dakwat hitam. Seterusnya, dalam Hikayat Iskandar Zulkarnain 2 ini terdapat catchword yang dijumpai di sebelah kiri bawah dalam manuskrip ini bagi menandakan penunjuk arah bagi muka surat seterusnya, yang mana catchword ini hanya dijumpai di setiap halaman yang bernombor ganjil sahaja. Antara catchword yang kami dapati dalam manuskrip ini antaranya ialah pada halaman 101 perkataan kepada, pada halaman 103 perkataan tuan hamba, pada halaman 105 perkataan dengan, pada halaman 107 perkataan bondanya, pada halaman 109 melainkan, pada halaman 121 perkataan maka, pada halaman 123 ikutlah, pada halaman 125 bahasa. Nama Guna Jihan Laila binti Kushafuddin, nombor matrik 1221327. Oleh kerana manuskrip ini mempunyai beberapa tulisan Arab, maka kami telah menganalisis perkataan Arab yang dijumpai dan maksudnya. Antara beberapa perkataan yang dijumpai ialah berwa'ad, iaitu berjanji, khair, baiknya, khosdu, berniat, wahdanya, esanya, dhaif, lemah, sahib, pemilik, dulumat, kegelapan,
adah, kebiasaan, sundus, tenunan sutera nipis, dan juga wa istibraq, iaitu kain sutera tebal. Seterusnya, saya akan menyambung analisis bagi hikayat Iskandar Zulkarnain jilid yang kedua, iaitu pada halaman 59 hingga 63. Halaman ini menceritakan tentang Nabi Khidir yang membawa utusan kepada Raja Iskandar mengatakan bahawa Raja Hawash telah pun terbunuh. Dia telah dibunuh di tempat yang bernama Khairawani, dan juga 200 negeri di bawah Raja Hawash telah ditaklukkan. Yang kedua, Nabi Khidir juga telah memberitahu bahawa dia telah mengirim surat kepada Rotulus dan Rom yang mengatakan negeri di sebelah pihak Maghribi telah ditaklukkan. Yang ketiga, Raja Iskandar telah pun mengirim surat dengan sekati emas dengan menggunakan dakwat perak yang pertama mengenai penyajian dengan nama Allah Ta'ala. Yang keempat, Raja Khidak telah menolak ajaran agama Islam dengan angkuhnya dengan mengatakan bahawa 700 negeri di bawah taklukannya boleh mengalahkan kerajaan Raja Iskandar. Dan yang kelima, Raja Iskandar menasihati Nabi Khidir bahawa segala sesuatu tidak akan berlaku tanpa keizinan Allah Ta'ala. Maka teruskanlah berdakwah ke seluruh pelosok negeri. Seterusnya, pada halaman 64 hingga 68 mengajarkan kita untuk bersikap jujur dalam sesuatu perkara. Sebagai contoh, Nabi Khidir mengingatkan kepada tentera agar tidak mengambil apa-apa hasil tanaman pun daripada negeri tersebut. Yang kedua, Nabi Khidir berpesan agar tidak berbangga diri kerana Allah yang menciptakan sekalian makhluk di muka bumi. Hal ini kerana di muka bumi ini terdapat ramai hamba yang menderhakai terhadap Tuhan mereka. Yang ketiga, Allah telah memberi amanah kepada Raja untuk memimpin hamba-hamba yang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Hal ini bertujuan untuk membantu mereka yang berada dalam kesesatan tanpa hidayah Allah untuk kembali ke jalan yang benar. Nabi Khidir juga berdakwah untuk menyebarkan agama Allah. Sebagai contoh, Nabi Khidir dia berpesan bahawa kehendak isi alam itu adalah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Seterusnya, pada halaman 69 sehingga 73 menceritakan orang dulu banyak bercakap dalam banyak bahasa. Pada zaman dahulu, orang bercakap dalam pelbagai bahasa dan sebahagian daripadanya tidak diketahui oleh orang lain. Mereka tersebar di seluruh negeri lalu membuat rumah mereka, tetapi bukan di negeri Babil. Tetapi ada di antara mereka yang melakukan kejahatan dan Allah menghukum mereka dengan kilat. Kisah yang kedua ialah bergaduh dengan harta. Kadang-kadang orang bergaduh kerana perkara seperti wang dan harta. Tetapi jika kita fokus untuk berbuat baik kepada orang lain, kita boleh menerima berkat daripada Tuhan. Kita harus berkongsi harta kita dan tidak tamak. Jika kita mementingkan diri sendiri, kita mungkin akan kehilangan segala-galanya. Penting untuk kita mengambil kira tindakan kita dan melayan orang dengan baik dan hormat. Kisah yang ketiga yang dapat saya ambil ialah percaya kepada Allah. Kadang-kadang orang percaya bahawa batu berhala mempunyai syaitan di dalamnya, tetapi kita harus menumpukan perhatian kepada kepercayaan kepada Allah dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Pernah ada berhala yang diperbuat daripada kaca di dalam sungai yang dipercayai oleh sesetengah orang sebagai Tuhan mereka. Tetapi ia sebenarnya hanyalah tipu daya syaitan. Jangan sesekali kita menyembah berhala atau Tuhan yang palsu. Terdapat sebuah kisah tentang seorang Raja Namrud yang memerintahkan sekumpulan berhala. Tetapi kita hendaklah sentiasa berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongannya daripada bergantung kepada berhala. Kisah ini mengajar kita untuk beriman kepada Allah dan tidak terpedaya dengan kepercayaan yang salah. Kisah yang terakhir pada halaman ini ialah Raja Iskandar dan Nabi Khidir ternampak seekor binatang yang berupa manusia.
Pada suatu hari, Raja Iskandar dan tenteranya pergi berburu. Mereka sampai ke suatu tempat yang asing dan Raja bertanya kepada Nabi Khidir sama ada mereka patut berburu di situ ataupun tidak. Khidir berkata, mereka harus dan mereka mula berburu di situ. Semasa memburu, mereka ternampak seekor binatang aneh yang berkaki seperti kambing dan bermuka seperti manusia. Ia melarikan diri dengan sangat pantas. Khidir ada sesuatu untuk diperkatakan mengenainya. Baik, kita pergi ke halaman 74 sehingga 78. Kisah yang pertama ialah syaitan meminta untuk menyuruh pengikutnya membawa Raja Iskandar. Raja Iskandar dan Nabi Khidir bingung apakah binatang itu. Nabi mengetahui bahawa haiwan itu sebenarnya adalah sekelompok pemburu yang dihukum kerana perilaku buruk mereka. Jika Nabi Khidir berbicara tentang pemburuan itu, syaitan berteriak dan meminta orang untuk membawa persembahan kepada berhala-berhala yang diperbuat daripada kaca, emas dan perak. Iblis berjanji akan menghadiahi para pengikutnya jika mereka membawakannya kekayaan seorang raja bernama Iskandar. Iblis memperingatkan mereka untuk berhati-hati terhadap pasukan Iskandar dan menggunakan berhala mereka untuk melindungi diri. Kisah yang kedua ialah Sandarbas mahu membunuh Raja Iskandar. Si Sandarbas berkata mereka harus menyingkirkan Raja Iskandar. Sandarbas hendaklah pergi kepada orang yang mengikut Raja Iskandar dan menyuruh mereka berlari bersamanya. Mereka semua adalah sebahagian daripada keluarga yang sama. Walaupun Raja Sandarbas membunuh Iskandar dan Raja Sandarbas akan bahagikan daripada nikmat dunia, maka Raja Sandarbas akan mengahwinkan Sandarbas dengan anak perempuannya. Kisah yang ketiga ialah Sandarbas berhenti menyembah berhala. Raja Sandarbas menyuruh Sandarbas pergi ke rumah berhala dan bersujud kepadanya. Berhala itu berbicara dan berkata bahawa itu akan memberi Sandarbas kebahagiaan di akhirat, bukan hanya kebahagiaan sementara di bumi. Sekecitanya Sandarbas pun berhenti menyembah berhala. Sandarbas menyatakan keyakinannya, jadi dia melakukannya. Dia membuat janji dan memiliki 4 orang bersamanya. Dia juga membawa lembing dan mengikuti jalan untuk menuju ke Raja Iskandar. Ketika tiba di pasukan, dia berbicara kepada orang-orang yang berperang dan bertanya, apakah ada orang Islam yang ingin bergabung dengan pasukan Raja Iskandar? Dia diberitahu tidak ada dan diarahkan ke kediaman Raja. Dia mendekati Raja Iskandar dan meminta izin untuk berbicara dengannya tentang situasi ini. Kisah yang keempat ialah Nabi Khidir datang membantu Raja Iskandar. Raja Iskandar memanggil seseorang Nabi yang bernama Khidir untuk membantunya. Khidir meminta bimbingan Tuhan dan setuju untuk membantu memenuhi keinginan orang tersebut. Raja Iskandar dan Khidir sepakat bahawa keinginan orang ini penting untuk dipenuhi kerana mereka istimewa dan pantas dihormati. Mereka berjanji kepada Allah bahawa mereka akan membantu bahkan jika orang lain tidak setuju. Kisah yang kelima pada halaman ini ialah Sandarbas dibongkarkan rahsianya yang dia ingin membunuh Raja Iskandar. Nabi Khidir ingin Sandarbas memberitahunya apakah pekerjaannya daripada melakukan sesuatu yang buruk. Sandarbas mengatakan dia akan membunuh seorang Raja Iskandar dan Nabi Khidir mengatakan untuk tidak heranlah jika sesuatu yang buruk terjadi padanya kerana dia ingin menghancurkan Raja. Meskipun Sandarbas dan Raja terlihat sama, Sang Nabi ingin menyakiti Raja dan Sandarbas juga. Walaupun orang yang melakukan kesalahan kepada Raja Iskandar dari keluarga yang baik, mereka tidak akan dipuji dan tidak akan dimaafkan. Raja Iskandar berkata, adalah penting untuk tidak menunjukkan kuasa anda, melainkan seseorang melakukan sesuatu yang buruk kepada anda. Raja berkata, tidak ada faedahnya melakukan kesalahan lagi. Adalah penting untuk kita berasa menyesal dan cuba untuk menebusnya. Orang yang melakukan kesalahan harus lebih takut untuk tidak berasa menyesal dan menyesal dari apa-apa lagi. Raja Iskandar berkata bahawa apabila kita melakukan sesuatu hanya kerana kita mahu, kita boleh mendapat masalah. Raja Iskandar menyarankan kita untuk meminta ampun apabila kita melakukan kesilapan dan berbuat baik kepada orang lain. Baiklah, manuskrip halaman 79 sehingga 83 menceritakan tentang utusan Raja Sandarbas yang ingin membunuh Raja Iskandar, namun ditangkap oleh Raja Iskandar. Kemudian dia dilepaskan serta memeluk Islam dan dianugerahkan harta juga persalinan sutera oleh Raja Iskandar. Sandarbas memohon keampunan kepada Raja Iskandar lalu menceritakan segala hal kepada Raja Iskandar tentang apa yang dikatakan oleh Raja Sandarbas. Kisah yang kedua di halaman ini menceritakan Raja Iskandar meminta Sandarbas untuk menyampaikan pesanannya. Setelah sampainya Sandarbas kepada Raja Sandarbas,
Maka rajanya itu berkata jika apa yang dipintanya telah dilaksanakan seperti yang dia kehendaki, maka Sandabas akan dia perolehi kemuliaan yang tiada kehabisan sehingga ke anak cucunya. Namun berkata Sandabas, dia telah memeluk Islam. Bukan itu sahaja, Sandabas juga mengatakan kepada raja itu agar berbicara menggunakan akal yang sempurna, tidak mengikut hawa nafsunya agar tidak menyesal. Maka Raja si Sandabas menjadi marah dan menyuruh Sandabas keluar daripada majlis tersebut. Sandabas diikat dan diseksa. Keesokan harinya, syaitan dari dalam berhala menyuruh agar Sandabas ditangkap dan diseksa kerana telah masuk agama Islam. Maka Sandabas pun ditangkap dan diikat serta dibawa ke hadapan raja. Lalu raja pun berkata, sayang sekali kerana pada akhirnya seorang Sandabas yang gagah akan diseksa dan mati hanya kerana dia memasuki agama Islam. Maka Sandabas pun berkata bahawa kematian manusia itu adalah kerana sampainya ajal mereka dan tiada siapa yang dapat melarikan diri daripada kematian melainkan dengan takdir Allah. Dan Sandabas juga berkata bahawa berhala itu adalah syaitan dan jika datangnya kebenaran nescaya, kebinasaanlah yang kamu dapati. Mendengar ucapan Sandabas, raja itu menjadi marah serta menghunuskan pedangnya dan ingin menyerang Sandabas. Maka datanglah orang yang membawa khabar yang mengatakan bahawa terdapat utusan daripada Raja Iskandar yang mana utusan itu terlalu baik kelakuannya. Maka raja yang melihat Nabi Khidir datang itu pun menyimpan pedangnya lalu mengalu-alukan kedatangan Nabi Khidir. Baiklah. Kisah yang terakhir di halaman ini ialah kehadiran Nabi Khidir kepada raja itu dapat menyelamatkan Sandabas. Setelah Nabi Khidir melihat raja mengalukan kehadirannya, dia pun turun dari atas kudanya lalu dia pun datang kepada raja lalu mendakap raja tersebut. Maka Allah menitipkan rasa kasih di hati raja itu terhadap perbuatan Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir melihat Sandabas diikat lalu dia pun membuka ikatan itu. Dan Nabi Khidir pun berkata, jangan engkau berjauh hati kerana ini juga akan menambahkan pahalamu. Raja yang melihat Nabi Khidir melepaskan Sandabas hanya mampu terdiam dan tidak mampu berkata apa-apa. Nabi Khidir pun berkata kepada raja bahawa dia adalah utusan daripada Iskandar dan hasratnya untuk menyampaikan pengampunan dan titah Raja Iskandar dan berharap agar raja itu duduk dan mendengarnya. Dengan itu, Nabi Khidir mematahkan berhala itu sambil berkata, tidakkah kamu melihat bahawa tuan kamu ini tidak mampu memelihara dirinya daripada kebinasaan? Maka raja itu berkata, kami menyembahnya disebabkan kata-katanya itu kepada hati mereka. Lalu Nabi Khidir berkata bahawa yang berkata dengan kamu itu adalah syaitan yang menyesatkan kamu daripada agama yang sebenar. Kesimpulan yang boleh dibuat daripada kisah ini ialah, yang pertama, segala yang berada di langit dan di bumi adalah milik Allah semata-mata. Oleh itu, setiap hamba perlulah sentiasa merendah diri serta mentaati perintahnya. Seterusnya, tanggungjawab sebagai seorang raja perlulah ditunaikan kerana ia adalah amanah Allah kepadanya bagi memimpin rakyat yang berada di bawahnya. Dan yang terakhir, perbuatan mensyirikkan Allah adalah perbuatan yang terkutuk. Oleh itu, umat Islam haruslah beriman dengan hanya mengesakan Allah SWT. Dan yang terakhir sekali ialah pengajaran. Pengajaran yang dapat kita peroleh daripada kisah ini ialah, yang pertama, sebagai umat Islam, kita perlulah berusaha untuk membantu menyebarkan agama Islam walau di mana juga kita berada. Hal ini kerana tugas menyampaikan dakwah bukanlah hanya pada pemimpin sahaja, malah seluruh umat manusia juga boleh menyebarkannya. Pengajaran yang kedua, kita perlulah menjaga hubungan baik sesama manusia dengan memuliakan mereka. Hal ini bertujuan untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama manusia. Dan pengajaran yang terakhir yang boleh kita peroleh dari kisah ini ialah kita haruslah menjauhkan diri daripada sikap mementingkan diri sendiri seperti tidak tamak akan harta dan wang kerana segalanya adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala.